Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini, kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali untuk tafsir bagi surah Al-Infitar dan Tadabbur pada surah ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula sambungan bagi ayat yang ke-12 untuk sifat yang seterusnya, yakni istihya. Istihya disebut salah satu daripadanya adalah sifat muraqabah. Ini kita dah bincang. Yang berikutnya adalah sifat istihya. Sifat istihya maknanya adalah sifat merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu melahirkan perasaan malu kepada Allah Ta'ala. Dan malu kepada Allah Ta'ala itu adalah terbahagi kepada beberapa pembahagiannya. Yang pertama adalah malu di atas pemberian dan kurniaan nikmatnya. Yang pertama adalah malu, malu terhadap nikmat dan kurniaannya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada kita nikmat, maka kita merasa malu apabila kita tidak membalas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala untuk mensyukurinya. Untuk mensyukurinya. Ini adalah sifat malu yang pertama. Yang keduanya, yakni adalah sifat malu terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila tidak mengerjakan suruhannya. Sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila tidak mengerjakan suruhannya. Bila kita tidak mengerjakan suruhan, maka kita perlu merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan yang seterusnya, yang ketiga, yakni merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah apabila tidak menjauhi akan larangannya. Merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila tidak menjauhi larangannya. Baik. Dan yang keempat, iaitu perasaan malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat adalah perasaan malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila seseorang itu tidak mengingatinya. Apabila seseorang itu tidak mengingati. Jadi ada empat perkara di sini. Ya. Pertama, rasa malu kepada Allah Ta'ala atas nikmat. Yang kedua, rasa malu kepada Allah atas perintah. Yang ketiga, rasa malu kepada Allah di atas larangan. Yang keempat, rasa malu kepada Allah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sekarang ni kita masuk dalam
perkara istihya ni ada beberapa perkara yang kita dituntut untuk memiliki sifat istihya. Sifat istihya yang kita sebutkan tadilah, iaitu ada 4 perkara yang kita dituntut untuk memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takwa ketika sendirian atau terang-terangan. Antara kesan daripada sifat malu yang ada pada diri hamba Allah yang beriman itu adalah apabila ia tetap bertakwa kepada Allah Ta'ala sama ada ketika ia berada dalam keadaan bersendirian ataupun ia berada dalam keadaan terang-terangan. Ini dimasuk dalam pecahan malu pada perintah dan larangan Allah. Malu pada perintah dan larangan Allah yang kita bincangkan 4 perkara sebelum ini. Kerana kesan daripada sifat malu pada perintah dan larangan Allah menjadikan seseorang mukmin itu dia rasa malu kalau dia tidak mengerjakan perintah Allah ketika dia dalam keadaan bersendirian. Atau dia rasa malu jika dia tidak mengerjakan perintah Allah apabila ia berada di khalayak orang ramai atau berada dalam keadaan terang-terangan. Dia malu jika dia buat amalan itu kerana melihat ramai orang buat. Ramai orang yang mengerjakannya. Dan dia rasa malu jika dia hanya mengerjakan amalan itu apabila terang-terangan, tapi dia merasa bermalas-malasan apabila dia bersendirian. Ini pecahan bagi sifat malu pada perintah dan larangan. Yang kedua, berasa sedikit amalan dan banyaknya kesalahan, yakni dosa. Antara mereka yang memiliki sifat istihya, yakni sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni apabila seseorang itu merasakan setiap kali amalan, ketaatan, kepatuhan yang ia kerjakan pada Allah daripada ibadah dan suruhan, ia sentiasa merasa sedikit, tidak mencukupi. Dan apabila ia melakukan dosa, walaupun dosa itu sedikit, tapi ia merasakan dosa itu besar, banyak, hingga memberikan perasaan takut kepada jiwanya dan akhirnya menyebabkan ia menjauhi dosa tersebut. Dan akhirnya ia menjauhi dosa tersebut. Maka ini antara sifat pecahan malu di atas perintah dan larangan Allah juga. Di atas perintah dan larangan Allah serta ingatan kepada Allah. Ingatan kepada Allah. Sebab tanda dia ingat Allah, bila dia lihat nikmat yang Allah beri kepadanya lebih banyak daripada amalan yang dia kerjakan. Keampunan Allah kepadanya adalah jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada dosanya kepada Tuhannya. Maka sifat malu ini mendorongkan ia mempunyai perasaan sedikitnya amalan dan tidak berkira-kira dalam beramal, serta merasakan banyaknya kesalahan dan dosa dengan menyegerakan taubat dan istighfar dengan secepatnya. Baik, yang keempat, menjauhi yang haram walaupun pada dosa yang kecil. Antara sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pecahan malu pada larangan Allah, iaitu adalah apabila seseorang itu sentiasa menjauhkan, bukan mengerjakan, tetapi menjauhkan dirinya daripada larangan Allah walaupun dalam perkara dosa yang kecil. Walaupun dalam perkara dosa yang kecil. Walaupun dalam perkara dosa yang kecil, maka mereka tetap menjauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang memiliki perasaan malu, dia bukan melihat dosa besar atau kecil kesalahannya, tapi dia melihat kepada siapa dia berdosa.
Dia melihat kepada siapa dia ingkar. Dia melihat kepada siapa ia mengingkari dan juga melanggari perintah. Bila yang dilanggarnya, yang dibantahnya dan diingkarinya itu adalah Allah, maka sama ada larangan itu kecil atau besar, maka ia tetap akan menjauhkan daripadanya. Dan yang terakhir, yang keempat, sifat istihya ini melahirkan bersyukur atas segala kurniaan Allah. Sama ada kurniaan yang sedikit, apatah lagi yang banyak. Sama ada kurniaan yang sedikit ataupun apatah lagi yang banyak. Maka ini menunjukkan kepada kita sifat istihya. Orang yang ada sifat istihya, dia akan rasa malu. Walaupun Allah beri kepadanya nikmat yang sedikit, dia malu jika dengan nikmat yang sedikit itu dia tidak syukuri. Ya, dia tidak membalasi dengan mentaati Allah. Dia tidak menunggu nikmat yang banyak baru dia hendak bersyukur. Ya, dia tak tunggu sampai dia kaya baru dia nak bersyukur. Dia tak tunggu sampai dia betul-betul sihat baru dia nak taat. Ya, dia nak tunggu sampai dia betul-betul lapang masanya baru dia nak beribadat. Tapi dia sentiasa mencari waktu-waktu dalam kehidupannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam ruang-ruang yang terdaya dan dia mampu. Ini orang-orang yang memiliki sifat istihya. Okey, baik. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Yang bermaksud, gunanya catatan malaikat-malaikat itu ialah untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetap berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Maka disebutkan di sini bahawasanya malaikat ini mereka mencatat catatan orang yang taat dan orang yang berdosa. Raqib dan Atid ini mencatat kesalahan orang, mencatat kebaikan dan juga mencatat kejahatan. Kebaikan pun dicatat, kejahatan pun dicatat. Tetapi untungnya orang yang berbakti, orang yang taat, dia akan tetap berada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, baik. Seterusnya kita tengok tadaburnya. Yang pertama, kita lihat dekat sini ya. Yang pertamanya adalah golongan yang mencintai kebaikan dan suka berbuat kebaikan. Yang pertama, siapakah golongan abrar itu? Siapakah golongan abrar itu? Yakni golongan yang memiliki dua sifat. Ya, golongan yang memiliki dua sifat. Ya. Yang pertama, mencintai kebaikan. Bukan sekadar mereka berbuat kebaikan, tapi mereka cinta kepada kebaikan. Maknanya apa maksud kalau orang yang cinta kepada kebaikan? Maknanya kalau mereka tengok ada orang lain melakukan kebaikan, mereka turut akan bersama dengan orang itu membantunya menunaikan kebaikan. Bila sebut cinta kebaikan, maknanya dia akan sentiasa mengikuti kebaikan dan juga akan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan dan akan tidak terputus daripada berbuat kebaikan, jadi sentiasa melakukan kebaikan
dan mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Yang kedua, dia suka berbuat kebaikan. Ada dua sifat. Satu, dia cinta. Nombor dua, dia buat. Ada orang cinta kebaikan tapi dia tak buat. Maknanya dia tak membenarkan cinta dia. Ada orang dia buat kebaikan tapi dia buat dalam keadaan dia tak cinta. Maknanya dia buat tu mungkin disebabkan kerana dia terpaksa, dia buat itu juga mungkin disebabkan kerana ada kepentingan, dia buat itu juga mungkin ada kerana tujuan-tujuan yang lain, ya, untuk riak, sum'ah, takabbur dan sebagainya. Tapi yang kita perlukan untuk menjadi golongan abrar ni dua perkara. Kita suka buat, yakni kita regular, sentiasa istiqamah melakukannya. Nombor dua, kita cinta pada kebaikan itu, maknanya di mana saja ada kebaikan itu, kita akan menyambungnya, akan bersama dengannya dan meredainya. Baik, kemudian kita lanjutkan tentang sifat golongan abrar. Kita lebih perincikan lagi siapakah golongan abrar itu. Ya. Baik. Yang pertama, sifat umum bagi mereka. Sifat umum bagi mereka. Yakni ada tiga. Secara umumlah, secara umum sifat golongan abrar. Kalau kita tak dapat sifat khusus golongan abrar, kita cuba usahakan dapat sifat umum mereka. Ya. Pertama, beriman. Sifat golongan abrar pertama beriman. Alhamdulillah. Yang kedua, taat. Ini susah sikit. Bila kita sebut tentang taat, maknanya tidak suka membantah, tidak suka menangguh dan tidak suka beralasan. Kerana orang yang taat, dia tidak akan menangguh. Orang yang taat, dia tidak akan membantah. Orang yang taat, dia tidak akan berdegil dan beralasan. Yang ni susah sikit. Jadi kita kena ada sifat begini. Bila orang mengajak pada kebaikan, kita tidak membantah, kita tidak mengingkar dan kita juga tidak beralasan. Yang ketiga, takwa. Takwa juga adalah sifat umum bagi golongan al-abrar. Okay, seterusnya, sifat khusus bagi mereka. Ini semua ada disebut dalam Quran. Saya petik berdasarkan kepada beberapa dalil daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Ya. Baik. Okey. Yang pertama disebutkan di sini adalah sifat benar dan jujur. Sifat benar dan jujur. Iaitu orang yang memiliki sifat yang benar dan jujur. Ini kita boleh tengok dalam banyak dalil-dalil ayat Al-Quran yang mana Allah kata yufuna bin nadri dalam surah Al-Insan. Kita hari Selasa kita ada kelas tadabbur surah Al-Insan, surah pilihan. Jadi kita dah bincangkan antaranya adalah sifat jujurnya mereka dan sifat bercakap benarnya mereka. Ini lebih spesifik. Maka dia lebih sulit lagi. Dia lebih sukar. Yang tadi itu beriman, bertakwa dan juga taat. Ini ada disebutkan contoh yang bertakwa tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat 189. Allah menyatakan walakinnal birra manittaqa. Sesungguhnya orang yang albir, orang yang mencintai kebaikan itu adalah manittaqa, orang yang bertakwa. Ya. Adapun orang yang benar, bercakap benar dan jujur ini adalah yang Allah gambarkan sifat golongan abrar dalam surah Al-Insan. Pada ayat ke-9 Allah kata yufuna bin nadri. Mereka itu adalah orang yang menyempurnakan nazarnya. Maksud nazarnya janjinya. Maknanya dia orang yang jujur, orang yang memenuhi janji dan orang yang dalam ayat Quran yang lain Allah menyatakan mereka itu adalah golongan yang berkata benar. Seperti dalam hadis Nabi SAW baginda menyatakan wa innas sidqa yahdi ilal bir
orang yang jujur dan benar itu membawanya kepada albir. Albir ni adalah orang yang mencintai dan berbuat kebaikan. Kemudian sifat mereka seterusnya takut dan menjauhi. Takut pada dosa, takut pada azab, takut pada murka, takut pada laknat dan menjauhi perkara-perkara itu. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Insan ayat 9 tadi. Yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut pada azab akhirat dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya, mereka itu mencintai akhirat. Mereka itu adalah golongan yang mencintai akhirat. Ya. Ketika mana Allah Ta'ala menceritakan mereka lebih mencintai akhirat daripada dunia. Ya, mereka lebih mencintai akhirat berbanding dunia. Ini kita boleh lihat berdasarkan beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan bagaimana mereka menjauhkan diri mereka daripada kecintaan dunia dan perkara yang melalaikan mereka daripada akhirat, daripada perkara-perkara dunia. Ya, daripada perkara-perkara dunia. Seperti Allah Ta'ala menceritakan dalam suratul Mutaffifin pada ayat yang keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka ini adalah golongan yang yakin yang mana mereka akan dibangkitkan. Ini dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi mereka lebih menyibukkan diri mereka dengan amalan untuk menghadapi hari akhirat. Yang seterusnya, memberi makan dan minum. Golongan abrar ni Allah cerita dalam surah Al-Insan ayat 10, wa yut'imuna at-ta'am. Mereka ini adalah golongan yang sentiasa memberi makan dan minum. Ya, memberi makan dan minum. Ya. Allah kata wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu memberi makan dengan makanan yang mereka cintai dan mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim dan kepada tawanan-tawanan perang yang memerlukan. Jadi sebab tu kita dah bincang dah dalam tadabbur kita pada hari Selasa tentang beberapa kelebihan ganjaran orang-orang yang memberi makan. Ya, orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ya, sebab tu kalau kita nak masuk dalam golongan al-abrar, kalau kita nak digolongkan di dalam kelompok golongan al-abrar, maka hendaklah kita memperbanyakkan amalan memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan atau orang-orang yang memerlukan. Ya, ini adalah merupakan salah satu daripada cara untuk kita tergolong dalam golongan abrar. Sama ada beri makan dan minum ini kepada manusia ataupun kepada hayawan. Sama ada kepada manusia ataupun kepada hayawan. Ya. Baik. Yang seterusnya, melazimi perkara-perkara sunat. Maknanya memperbanyakkan dalam mengerjakan amalan sunat. Memperbanyakkan dalam mengerjakan amalan sunat. Ya, kerana salah satu daripada sifat golongan al-abrar yang kalau kita baca di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala bercerita tentang mereka ini adalah mereka yang sentiasa melazimi perkara-perkara yang sunat. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda menyatakan di dalam hadis bahwasanya kebaikan itu adalah minta maaf, dalam hadis itu menyebutkan apabila Allah Ta'ala mencintai hamba-Nya
kerana melakukan perkara-perkara yang sunat, maka Allah Ta'ala akan mendengar apa yang ia dengar, dan Allah Ta'ala akan melihat apa yang ia lihat, dan apa yang diambil dan apa yang dia langkahkan, ia adalah merupakan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka kata para ulama itu adalah albir. Yakni albir itu adalah merujuk kepada amalan-amalan sunat yang dilazimi. Maka ia menjadi asbab untuk ia tergolong daripada kelompok kalangan golongan-golongan abrar. Yang seterusnya, sentiasa taubat dan istighfar. Antara ciri-ciri golongan abrar, taubat dan istighfar. Ini kita boleh lihat di dalam surah Ali Imran pada ayat 194. 194 yang mana Allah rakamkan tentang sifat golongan abrar. Ayat 193 dan 194 dan surah Ali Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, matikanlah kami bersama orang yang abrar. Apa ciri-ciri abrar itu? Dalam ayat 193 Ali Imran, Allah bagi tahu ciri-cirinya ada dua. Yang pertama kata Allah, munadiyan yunadi lil iman. Adalah mereka yang sentiasa memelihara iman mereka. Mereka jaga akidah mereka, mereka jaga iman mereka daripada kesesatan, daripada kesyirikan, dan jaga iman mereka dengan mengerjakan amal-amal yang salih. Yang kedua, faghfir lana dhunubana. Mereka banyak memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Dan mereka banyak buat amalan yang menghapuskan dosa. Pertama, mereka banyak bertaubat dan banyak istighfar. Yang kedua, mereka banyak mengerjakan amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Ini amalan-amalan kafarah. Ini panjang kalau kita nak bincangkan ya, amalan-amalan kafarah. Ini ciri-ciri sifat mereka. Yang seterusnya, ikhlas. Ciri-ciri sifat golongan abrar juga yang disebutkan adalah golongan yang ikhlas. Yakni mereka yang ikhlas dalam melakukan amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kepada Allah sifatkan mereka termasuk di kalangan golongan muqarrabun. Muqarrabun ni yang mana Allah sebut dalam surah Mutaffifin adalah merujuk kepada mereka yang telah mencapai darjat ikhlas. Dan yang seterusnya, banyak bersabar. Golongan abrar ini adalah mereka yang banyak bersabar. Mereka yang banyak bersabar dalam menghadapi pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita boleh lihat dalam surat At-Tur pada ayat 48. Di mana Allah sebut wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah kamu kerana Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan dan membantu hamba-hambanya yang abrar, hamba-hambanya yang melakukan kebaikan dan mencintai. Dan yang seterusnya, tidak berbuat zalim. Antara ciri-ciri sifat golongan abrar adalah mereka tidak melakukan kezaliman dan mereka tidak melakukan penindasan dan mengambil hak orang lain. Ini juga salah satu daripada sifat mereka. Ada setengah ulama mengatakan abrar itu adalah merupakan darjat amalan yang paling tinggi. Maknanya di sisi Allah Ta'ala di hari akhirat, di sisi Allah di hari akhirat menerangkan bahawasanya darjat yang paling tinggi adalah golongan abrar. Darjat yang paling tinggi
adalah golongan abrar. Ya. Maknanya ini berdasarkan firman Allah, Allah kata illiyun. Allah menyatakan ia adalah golongan illiyun. Apa maksud illiyun? Iaitu amalan mereka telah pun disimpan oleh Allah di langit yang ketujuh. Ingat tak kita bincang sebelum ni? Yang ada 4 kitab Allah. Salah satunya dinamakan Kitabun Marqum. Yang mana Kitabun Marqum itu adalah merupakan kitab yang di mana Allah menyimpan amalan orang-orang yang beriman di kedudukan yang tertinggi. Ya, di kedudukan yang tertinggi. Ini menunjukkan kepada kita darjat yang tinggi yang Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan golongan-golongan, ya, golongan-golongan al-abrar. Okey, habis kita. Yang kedua, kita lihat kat sini kenikmatan di hari akhirat dan golongannya. Kan Allah kata, kan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawasanya golongan abrar ini lafi naim, berada dalam nikmat. Okey, apakah kenikmatan itu? Apakah kenikmatan yang Allah kurniakan kepada golongan abrar itu? Okey, yang pertama, antara bentuk kenikmatan itu adalah menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Ini adalah kenikmatan pertama yang dirasai oleh hamba Allah Ta'ala di akhirat. Hamba Allah Ta'ala di akhirat. Ya. Ini adalah nikmat pertama, iaitu bila kita balik ke akhirat, ibu-ibu sekalian, Allah serahkan buku amalan kita dengan tangan kanan. Inilah benda yang paling bernilai dan kurniaan yang paling nikmat yang kita perolehi berbanding nikmat-nikmat di dunia. Nombor 2, disempurnakan cahaya. Disempurnakan cahaya. Maknanya apabila hari akhirat ni adalah hari yang amat gelap gelita. Hari yang amat gelap gelita. Sebab tu kalau ibu-ibu sekalian baca dalam surah At-Tahrim, ya, boleh rujuk dalam surah At-Tahrim, di mana dalam surah itu menceritakan kepada kita antara doa para nabi dan rasul adalah meminta supaya Allah sempurnakan cahaya mereka di akhirat. Sebab walaupun hari akhirat tu adanya matahari, tapi matahari itu dia bukan memberikan cahaya. Dia hanya bertindak untuk memanaskan. Kerana matahari itu adalah matahari yang berwarna hitam, yang dia hanya mengeluarkan kegelapan dan kepanasan, tetapi dia tidak mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Sebab itu saya minta supaya kita amalkan dan tidak meninggalkan bacaan doa yang ada di dalam surah At-Tahrim. Kalau boleh kita baca pada waktu-waktu yang ulama kata, iaitu pada waktu-waktu yang gelap. Contoh pada waktu subuh, dan juga pada waktu maghrib, dan juga pada waktu isyak. Tetapi tidak salah untuk kita membacakan doa ini juga di waktu-waktu yang lain. Lepas salat 5 waktu ke, nak baca waktu duha ke, tak ada masalah. Itu hanya sebahagian daripada saranan para ulama sahaja. Kerana mereka berpandukan kepada hadis Nabi, yang mana Nabi menyatakan, banyaklah kamu berjalan kaki menuju ke masjid pada waktu solat subuh dan isyak. Kenapa? Sebab waktu isyak ni gelap, waktu subuh ni gelap. Jadi orang yang berjalan kaki menuju ke masjid pada waktu yang gelap ini,
Allah akan sempurnakan cahayanya di akhirat. Sebab tu ada ulama menyatakan berpandukan kepada hadis tadi, maka nak membaca doa ini pun adalah waktu subuh, maghrib dan isyak. Tapi walau bagaimanapun tidak salah untuk kita membaca pada setiap waktu solat fardu yang lain. Boleh rujuk doanya itu dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-8 ya. Surah At-Tahrim pada ayat yang ke-8. Kita ambil daripada firman Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Apa maknanya? Wahai Tuhan kami, atmim lana, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunkanlah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, kerana sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang berkuasa di atas setiap sesuatu. Jadi rujuk pada ayat ke-8 tu, cuma ambil di perenggan di hujung pada ayat yang ke-8 tadi, bermula daripada doa yang berbunyi Rabbana. Dan itu adalah doa yang dibacakan oleh para nabi dan orang-orang yang beriman agar Allah sempurnakan cahaya mereka di hari akhirat. Ya. Baik. Jadi antara kenikmatan yang ketiga, bila Allah sempurnakan cahaya ni, maknanya Allah putihkan wajah mereka, Allah cahayakan wajah mereka, Allah cahayakan anggota sujud mereka, Allah cahayakan anggota wuduk mereka, supaya mereka mudah dikenali oleh Nabi SAW dan supaya mereka mendapatkan cahaya yang mencukupi untuk mereka menyeberangi titian sirat di hari akhirat. Ya. Sebab tu Nabi mengenal kita melalui cahaya. Sebab kalau muka gelap, macam mana Nabi nak kenal? Ini yang Allah kata dalam surah Al-Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana Allah putihkan wajah hambanya dan hari di mana Allah gelapkan wajah hambanya. Yang ketiga, kenikmatan yang seterusnya, masuk syurga tanpa hisab. Ini juga adalah satu kenikmatan yang besar. Yang ini masuk syurga tanpa hisab. Masya Allah. Ini yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, bahawasanya umat Nabi SAW yang masuk syurga tanpa hisab ini ada 70,000 orang. Dan kemudian Nabi lanjutkan, daripada 70,000 itu, setiap 1,000 daripadanya memberi syafaat kepada 70,000 yang lain. Kepada 70,000 yang lain. Mula-mula Nabi kata 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Kemudian setiap 70,000 itu, setiap 1,000 daripada 70,000. 1,000, maknanya 70 lah. 70 kali 70,000. Lebih kurang 4.9 juta umat Nabi SAW yang masuk syurga tanpa hisab. Maknanya mereka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawasanya jumlah yang sangat besar. Kemudian Nabi tambahkan lagi, wa ala kulli thalatha hasayat. Apa kata Nabi SAW? Wa ala kulli thalatha hasayat. Yakni maksudnya adalah, dan Allah pilih pula ada 3 golongan yang masuk syurga tapi hisab tu, tapi itu Allah pilih mengikut kehendak Allah. Allah pilih mengikut kehendak Allah. Maknanya Nabi kata tadi dah 4.9 juta kan? Lepas tu ada 3 lagi grup Allah pilih. Grup pertama berapa ramai, grup kedua berapa ramai, grup ketiga berapa ramai. Nabi kata salah sahasayat. Ya, ada 3 rombongan, kumpulan yang Allah Ta'ala akan pilih daripada kumpulan-kumpulan itu. Ini berapa jumlahnya untuk satu kumpulan? Wallahu a'lam.
Ya, Nabi tak bagi tahu. Cuma Nabi kata ada 3 lagi kumpulan yang Allah akan pilih sendiri di antara mereka. So harap-harapnya kalau kita tak dapat masuk ya dalam kumpulan yang pertama 70,000, harap-harap kita dapatlah masuk dalam 4.9 juta tu. Kalau 4.9 juta tu pun tak dapat, harap-harap kita dapat masuklah dalam 3 kumpulan yang Allah pilih tadi. Dan ingat, amalkan doa di waktu solat malam yang saya pernah ajarkan dulu, doa untuk minta masuk syurga tanpa didahului dengan azab dan tanpa hisab. Ingat kan dulu saya di-sharekan, Allahumma inni as'alukal jannat Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan syurga firdaus yang tertinggi bila hisabin, tanpa hisab, wala sabiqil azab, tanpa didahului dengan azab. Okey, yang keempat, kenikmatan dan kegembiraan seterusnya. Diberatkan dan digandakan amalan ketika timbangan. Kegembiraan yang keempat yang seterusnya adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala timbang amalan kita, Allah beratkan amalan kebaikan kita dan Allah ringankan amalan kejahatan kita. Inilah nikmat yang paling besar. Naim. Inilah yang Allah kata abrar lafi naim. Golongan abrar ni bila Allah timbang amalan mereka, Allah akan sengaja melebihkan berat atau menggandakan berat amalan kebaikan mereka mengatasi saki baki keburukan dan dosa mereka. Maknanya golongan abrar ni adalah golongan kanan. Mereka yang menerima buku suratan amal dengan tangan kanan. Kerana kebaikan mereka adalah jauh lebih banyak dan jauh lebih berat daripada kejahatan mereka. Daripada kejahatan mereka. Maka di sini menunjukkan pada kita antara kegembiraan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan golongan al-abrar ini adalah apabila Allah timbang amalan mereka, Allah akan lakukan beberapa perkara. Allah akan lakukan 3 perkara. Yang pertama, yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan kebaikan yang dilakukan. Allah Taala akan menggandakan kebaikan yang dia kerjakan. Ya, maknanya katakanlah kebaikan yang dia buat tu dah dapat pahala, tapi Allah gandakan lagi, Allah top up lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu apabila ditimbangnya amalannya daripada kejahatannya, daripada dosa dia. Kemudian cara Allah Ta'ala bantu dia ketika di mizan, Allah gugurkan, Allah ringankan, Allah ampunkan, Allah ringankan dan Allah ampunkan dosanya yang dia lakukan sewaktu di dunia dahulu. Sebab tu kena baca doa Nabi Ibrahim. Baca doa Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim AS mengajar kita supaya jangan sekadar meminta ampun kepada Allah di dunia ini, tapi mintalah ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita juga di hari akhirat. Kita bukan nak keampunan Allah ni semata-mata di dunia, tapi kita juga ingin meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi sebab tu jangan tinggal membacakan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tengok sama-sama dalam surah Ibrahim. Saya cek sekejap ya untuk ayat ke mana surah Ibrahim ni. Okey. Okey. Pada muka surat 260, ya, muka surat 260, Allah Taala ada merakamkan salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam
iaitu doa agar memohon diperolehi keampunan Allah Ta'ala di hari akhirat, yakni di hari hisab. Alamak, nampak kalau macam ni. Di hari hisab. Ya. Baik. Di hari hisab, iaitu pada ayat yang ke-41, boleh rujuk pada ayat 41 dan kena amalkan doa ini. Boleh baca setiap kali sesudah waktu solat ataupun di waktu-waktu yang mustajabnya doa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang bermaksud Rabbana ighfirli, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, waliwalidayya, dan kepada kedua ibu bapa kami, walil mu'minina, dan ampunkanlah dosa orang-orang yang beriman di kalangan kami, yauma yaqumul hisab, terutamanya pada hari engkau menghisap hamba-hamba. Jadi Nabi Ibrahim AS mengajar kita, bukan sekadar kita memohon keampunan Allah Ta'ala itu ketika mana kita di dunia, tapi kita juga lebih-lebih lagi berhajat dan memerlukan keampunan Allah Ta'ala itu di hari akhirat. Kerana keampunan di hari akhirat itu lebih bermakna, kerana dia dapat menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka Allah atau dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Seterusnya. Mana tadi? Okey. Diberat dan digandakan amalan. Seterusnya apa yang Allah Ta'ala buat tentang diberat dan digandakan amalan? Iaitu kita lihat yang berikutnya, dipermudahkan hisab. Yang seterusnya, dipermudahkan hisab. Ya, dipermudahkan hisab. Ini juga antara kenikmatan yang Allah ganjarkan kepada golongan abrar, yakni mereka mendapat hisab yang mudah. Yang Allah kata dalam Quran, Allah firmankan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lantas mereka itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala dengan hisab yang mudah. Ya, akan dihisab oleh Allah Ta'ala dengan hisab yang mudah. Baik, sebab tu kita kena baca doa memohon hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang mudah. Baik. Bagaimana hisab yang mudah itu? Hisab yang mudah itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan orang yang mendapatkan hisab yang mudah itu adalah, kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu an, al-ardu. Apa itu al-ardu? Iaitu sekadar Allah membentangkan amalannya, Allah paparkan sahaja amalannya, tetapi Allah tidak mempersoalkan. Allah tidak soal, Allah tidak tanya, cuma Allah paparkan dan hamba Allah itu akan mengaku di hadapan Allah Ta'ala dan dipersaksikan oleh para malaikat dan para rasulnya. Ya, para malaikat dan para rasulnya. Tetapi Allah Ta'ala tidak tanya. Allah tidak perinci untuk tanya dan sebagainya. Ya. Baik. Yang seterusnya, mana ni lagi? Dilindungi di sirat. Dilindungi di as-sirat. Iaitu antara kenikmatan yang diperolehi adalah apabila golongan abrar ini Allah lindungi di kala mana mereka berada
di titian sirat Allah Subhanahu wa taala. Masa mereka nak menyeberangi titian sirat, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka daripada disambar oleh api neraka, disentuh oleh api neraka yang berada di bawah jambatan sirat itu atau dibakar olehnya. Ini berdasarkan dalam surah Maryam di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Yang mana Allah menyatakan "Tsumma nunajjil ladzina taqaw", kemudian kami kata Allah menyelamatkan. Kami kata Allah menyelamatkan orang yang bertakwa itu daripada dibakar oleh api neraka. Setengah riwayat ulama tafsir kata macam mana Allah selamatkan? Allah jadikan api itu sejuk dan selamat seperti mana yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, api yang pernah membakar Nabi Ibrahim itu Allah sejukkan, ya, maka itulah perumpamaannya, ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang golongan abrar ketika mana mereka menyeberangi titian sirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang ketujuh, diberi minum al-kautsar. Ini diberi minum telaga al-kautsar. Ini juga salah satu daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ganjari. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala ganjari. Ya. Iaitu diberi minum al-kautsar. Apa yang dimaksudkan diberi minum al-kautsar? Maknanya mereka akan dapat minum telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan abrar bertambah lagi kenikmatan dan kebahagiaan mereka sebelum mereka berada dalam syurga naim adalah mereka mendapat beberapa nikmat dulu sebelum nikmat syurga. Antaranya yang ketujuh ni adalah diberi minum telaga Kautsar yang Nabi SAW menyatakan sesiapa yang diberi minumnya maka mereka tidak akan lagi merasa dahaga selama-lamanya. La yazma'u ba'dahu abada. Mereka tak akan dahaga lagi. Walaupun mereka masuk dalam syurga pun mereka tak akan dahaga lagi. Ya. Kemudian yang seterusnya dinaungi arash. Dinaungi oleh arash. Ya. Dinaungi di arash. Di arash itu di mana Allah akan menaungi hamba-hambanya yang beriman. Seperti mana mereka dinaungi daripada terik matahari yang panas yang membakar, lalu Allah tempatkan mereka di bawah arasy Allah seperti mana Allah menempatkan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Yang kesembilan, amalan kebaikan mereka lebih daripada kejahatan. Antara kenikmatan yang diperolehi oleh golongan abrar adalah apabila Allah Ta'ala melebihkan kebaikan mereka daripada kejahatan. Atau caranya Allah tukarkan kejahatan mereka menjadi kebaikan. Ini yang Allah sebut dalam surah Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, orang yang beriman dan orang yang melakukan amal-amal yang soleh, maka mereka ini semua Allah akan tukarkan kejahatan mereka menjadi kebaikan. Allah akan tukarkan kejahatan mereka menjadi kebaikan. Ya. Ini antara kenikmatan yang Allah beri sebelum masuk syurga apabila Allah tukarkan saki baki kejahatan mereka itu menjadi kebaikan. Katakanlah Allah timbang amalan baik mereka 70%, amalan jahat mereka 30%. Dan mereka boleh masuk syurga kerana apa? Amalan baik mereka lebih banyak daripada amalan jahat mereka. Tapi cara Allah Ta'ala nak berikan kenikmatan itu kepada golongan abrar ni, Allah bagi tahu mereka
yang 30% dosa mereka tu Allah ampunkan dan Allah letakkan di atas timbangan amalan kebaikan mereka supaya amalan kebaikan mereka menjadi 100%. Itulah kenikmatannya. Bila amalan mereka menjadi 100%, maka kekallah mereka di dalam syurga Allah dan tidak perlu lagi mereka dibelenggu dengan syaki baki dosa itu. Ya, dan Allah Ta'ala akan menerima segala amalan mereka. Dan yang ke-10, diterima dan diredai amalan. Diterima dan diredai amalan. Maknanya ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ilji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan Allah meredai kamu dan kamu diredai oleh Allah Ta'ala. Ini salah satu daripadanya, iaitu adalah apabila Allah memberitahu kepada hamba-Nya, Allah cakap kat kita, semua amalan yang kita kerjakan sewaktu di dunia dahulu, Allah terima, Allah ganjari dan Allah redha. Allah restu amalan kita. Bayangkan macam mana perasaan kita kalau kita diberitahu oleh mak ayah kita sebelum mak ayah kita meninggal, yang mak ayah kita kata, mak ayah kita restu kita sebagai anak yang baik. Sebelum suami kita meninggal ke, sebelum isteri kita meninggal ke, dia bagi tahu kat kita yang direstu kita adalah sebagai pasangan yang baik. Itu pun kita dah rasa bersyukur, gembira. Tapi ada benda yang lebih gembira lagi adalah bila Allah memberitahu, Allah redha, Allah restu dengan amalan yang kita kerjakan. Dan yang ke-11, memasuki dan menikmati nikmat syurga Allah. Naim kat sini juga, maknanya bila mereka dapat masuk ke dalam syurga Allah, kenikmatan itu adalah bila Allah masukkan mereka dalam syurga dan mereka dapat menikmati nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga itu. Mereka dapat menikmati nikmat-nikmat yang berada dalam syurga itu yang pelbagai. Dan yang terakhir, yang ke-12, kenikmatan yang mereka peroleh itu adalah kenikmatan di kala mana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan zat wajah Allah Taala kepada mereka. Ini yang Allah kata dalam Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sesungguhnya wajah mereka dalam keadaan bersinar-sinar apabila mereka kembali untuk melihat wajah Tuhan mereka. Ya, inilah beberapa 12 kenikmatan yang Allah janjikan kepada golongan abrar daripada sebelum mereka nak masuk syurga sehinggalah mereka sudah pun berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.